Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, pada hari ini, untuk subjek pendidikan seni visual tingkatan 1, so kita masih berada di dalam uh, chapter perkembangan sejarah seni Malaysia. So, kita masih ada beberapa topik yang perlu kita teruskan. Institusi seni. So, ini adalah institusi seni ataupun institusi yang membangun dalam sejarah daripada penubuhan bermulanya Sultan Idris Training College ataupun SITC yang dibangunkan pada tahun 1922 dengan tujuan untuk melatih guru-guru Melayu dalam beberapa kursus, antaranya seni lukis, bertukangan tangan dan anyaman. Kemudian selepas tu pada tahun 1960. So, bayangkan daripada tahun 1922 ni, daripada tahun berpuluh-puluh tahun sebelumnya merdeka, sudah ada satu institusi yang membantu guru untuk melatih mereka bagaimana untuk menjadi guru dalam bidang seni. So, seni dalam jenis seni halus ni memang dah well known ataupun dah ada dalam sejarah Malaysia sejak daripada sebelum merdeka. Kemudian pada tahun 1960, Specialist Teachers Training Institute ni dibangunkan pula untuk melatih guru dalam mata pelajaran seni. Yang ini lebih fokus kepada apresiasi seni, idea moden dan pendidikan moden. Kreatif, kata rekaan kreatif. Kemudian tahun 1967, Institusi Teknologi Mara ITM ataupun hari ini dikenali sebagai UiTM menawarkan kursus pengajian dalam bentuk seni seperti seni halus, seni reka, grafik dan seni reka perindustrian. Kemudian pada tahun 1972, Universiti Sains Malaysia pula menawarkan kursus seni halus, seni reka grafik dan lagi seni foto dan cetakan. Kemudian sehinggalah pada institusi seni swasta pula membantu perkembangan seni visual dalam pendidikan. Antaranya adalah Lim Kok Wing University. So, seni reka ni sebenarnya agak muda. Kenapa kita katakan agak muda? Macam saya katakan tadi, kalau seni halus, dia dah membangun daripada merdeka. Tapi pada seni reka ni, dia membangun selepas merdeka. So, seni reka ni terbahagi kepada komunikasi visual, reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran. So, dekat sinilah membangunnya ataupun transformasinya bentuk rekaan 2D, 3D, so sejajar dengan perkembangan sains teknologi. So, antara yang berkembang dengan penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia dan juga Majlis Inovasi Negara dan beberapa buah institusi, antaranya UiTM. Okay, kemudian antara tokoh dan karya yang seiring berkembang dalam sejarah seni ni, antaranya adalah Encik Zulkifli Harun ni. Dia dah mereka cipta pelbagai peralatan yang berteknologi dalam pelbagai sektor. So, dia pernah dapat anugerah Genius Effort Award. Okay, kemudian bapa logo Hari Kebangsaan. Kenapa kita kata dia ni sebagai Encik Haji Hashim ni sebagai bapa logo kebangsaan? Sebab dia dah memenangi banyak pertandingan reka cipta logo Hari Kebangsaan untuk beberapa tempoh tahun. Antaranya tahun 80, tahun 81, 83, 84 sehinggalah tahun 91. So, sebab itulah kenapa Encik Haji Hashim ni dikenali sebagai bapa logo Hari Kebangsaan. Kemudian Jimmy Choo. Jimmy Choo ni well known sebagai pereka kasut. Okay, so sebab itulah kenapa dia ni dalam bentuk fashion. Okay, dia sangat dikenali di dunia, terutamanya di London, sebab dia punya kepakarannya banyak berada di sana dan pernah mendapat Order of the British Empire daripada Queen Elizabeth sendiri pada tahun 2002. Kemudian Hassan Abdullah Muttalib dalam bentuk animasi. Kemudian komunikasi visual Encik Haji Zainuddin dan juga yang ini Lim Kok Wing. So, Lim Kok Wing ni sejajar dengan diri dia sendiri sebagai
tokoh reka bentuk teknologi kreatif. So dia bangunkan pula Universiti Lim Kok Wing untuk membantu ramai lagi anak-anak muda yang berkemahiran ataupun mempunyai minat dalam bidang seni kreatif. Okay, so Pertubuhan Persatuan ni ada dua, satu MRM, satu lagi Majlis Inovasi Negara. So dua-dua ni di bawah pengawasan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi. So dia punya tujuan dia untuk satu, kalau macam MRM ni untuk membuka masa depan inovasi. Tapi kemudian pada tahun 2007 inovasi negara ni untuk melaksanakan agenda inovasi negara lebih mantap. So antara, kalau kita sebut daripada reka bentuk dan juga inovasi ni, kita akan kenal ikon ataupun Hijaz Kasturi. Okay? Hijaz Kasturi ni, kalau awak perhatikan atau kalau awak pergi di Malaysia ni, especially dekat KL, banyak bangunan-bangunan yang direka bentuk oleh Hijaz Kasturi. Awak lepas ni, habis kelas ni, awak boleh buka Google, awak search nama Hijaz Kasturi dan awak tengok bangunan-bangunan yang dibangunkan. Okay, so next, institusi seni ni adalah antara institusi sama ada awam ataupun swasta yang membantu dalam membantu dan bertanggungjawab dalam mengembangkan bidang seni reka Malaysia. So, seperti yang saya terangkan tadi, antaranya UiTM, USM, Universiti Malaysia Kelantan dan banyak lagi. Okay, so seterusnya seni craft. Okay, so seni craft ni kita bagi kepada dua, satu tradisional, modern. Okay, kalau tradisional ni kita boleh tengok dari segi batik, tembikar, tenunan, anyaman dan pelbagai lagi. Kalau modern ni seni kertas, craft sabun, craft manik dan lain-lain. So quilling ni juga antara seni craft modern. Okay, so adik guru dan produk. Apa itu adik guru? Adik guru ni sebenarnya kita gelarkan seseorang yang pakar dan mahir dalam menghasilkan suatu craft. So itu dia adalah adik guru. So dalam adik guru ni ataupun pakar ni, so apa yang kerajaan buat, kerajaan Malaysia, bagaimana dia nak menghargai ataupun nak memastikan seni-seni ini tidak mati ataupun dia berterus kekal. Jadi dia mewujudkan satu anugerah tokoh kraf negara dan juga adik guru kraf. So antara tokoh-tokoh yang telah dapat penganugerahan antaranya batik oleh Yusuf Haji Abdullah ni yang berasal daripada Kelantan. Kemudian tembikar. Tembikar ni banyak kita dapat daripada Perak lah, antaranya Labu Sayung. Okay, kemudian ukiran kayu. Ukiran kayu ni banyak di Terengganu. So kalau macam tadi saya cadangkan awak Google Hijaz Kasturi, yang ni juga saya cadangkan awak Google ukiran seni Terengganu. So awak tengok kat situ bagaimana seninya dia punya ukiran sehingga banyak diguna pakai di istana. So kalau macam contoh Haji Long ni, dia punya seni dia menghiasi Bank Negara dan juga Istana Negara. Okay. So kemudian tenunan Hajah Habibah juga Hajah Latifah. Okay. Kemudian anyaman, ni Nenek Aminah ni lahir pada tahun 1928. Okay, mewarisi kemahiran menganyam. So menganyam ni mungkin menganyam tikar, menganyam pelbagai lagi. Awak boleh tengok contoh-contoh anyaman tu ada dalam buku teks. Kemudian tekatan. Okay, apa maksud tekatan ni? Menekat dengan membuka bengkel. So tekat ni macam contoh apa yang Encik Ainatisha Bilaldin ni buat ni. Okay, kemudian institusi. So pelbagai bidang kraf Malaysia turut menggalakkan penubuhan beberapa institusi. So antaranya ni Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Yang ni yang kita gelarkan sebagai Kompleks Kraf. So yang ini ditubuhkan pada tahun 1979 dengan peranan nak memelihara dan melindungi warisan kraf negara supaya industri yang berdaya maju mantap dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Tak adalah seni tu mati. So dia akan terus berterusan bawa kita punya kraf ni untuk keluar negara. Kemudian wujud pula Institut Kraf Negara. Yang ini ditubuhkan pada
Ogos 2001. Melahirkan modal insan. So kalau masuk melahirkan modal insan berkemahiran ni, maksudnya dia nak mewujudkan, melahirkan lebih ramai lagi individu-individu yang berkemahiran. So sebenarnya pada hari ini, selepas saya terangkan semua dalam tajuk ni, dalam buku teks tu dia ada cakap lah, dalam tajuk ini saya telah memahami. It's not saya memahami, saya ini cikgu, tapi sebenarnya saya itu adalah awak. Awak memahami bidang seni halus merujuk kepada lukisan, catan, cetakan, arca. Kemudian sejarah seni visual yang bermula daripada 1920-an berkembang sampai sekarang. Tokoh-tokoh, kemudian pertubuhan yang dibangunkan, institusi yang menawarkan kursus, kemudian siapa tokoh yang dalam sesuatu bidang, kemudian majlis reka bentuk, majlis inovasi, seni kraft, adik guru, contoh adik guru dan juga institusi yang bertanggungjawab mengembangkan bidang kraft. Okey, so kita dah habis untuk chapter 1. Seterusnya, awak buka buku teks muka surat 16. Saya nak awak semua dalam buat ekspresi seni ni. Ekspresi seni ni apa yang awak perlu buat ya? Awak perlu sediakan, saya nak awak menganalisis. Awak lihat semua daripada tajuk 1 tadi, tajuk 1 yang sebelum ni kita belajar, sampailah habis tajuk hari ni. Awak buat satu dokumentasi. Kemudian lembaran kerja, tak kisah. Satu dokumentasi ni awak boleh buat dalam bentuk lembaran kerja, ataupun persembahan multimedia, ataupun dalam bentuk poster, ataupun dalam bentuk pemikiran, atau juga dalam bentuk artist book. So awak ada freedom untuk memilih antara 5 ni. Kemudian awak, tapi disebabkan kita dalam bentuk online ni, so kita tak boleh buat secara berperasangan. Kita terpaksa juga buat secara individual. Untuk tajuk pertama ni buat secara individual. Awak pilih satu tajuk. Contoh tajuk karya dan tokoh. So awak kenalkan siapa tokoh-tokoh dan karya yang ada, ataupun awak pilih mereka terkenal di Malaysia. So bagi setiap satu contohnya, contohlah kalau awak pilih karya dan tokoh ni, awak boleh bagi 3 hingga 5. Cukup sampai 5 je, tak payah banyak lebih daripada 5. Contoh mereka terkenal di Malaysia, bagi 5. So contoh mereka terkenal ni, siapa dia, apa yang direka, so apa sumbangan dia, dan apa award yang pernah didapat. Contoh dia awak boleh buka dalam buku teks muka surat 16. So itu sahaja. Sekian, terima kasih.